Salam sejahtera bersama saya Nala Huda di Awani Pagi bertemankan rakan setugas Gigi Ahmad dan kami di Astro Awani membawakan realiti rakyat, satu tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan bagaimana realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting. Oleh itu, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, seperti mana kita menyaksikan pandemik COVID-19 ini membawa pembaharuan dalam pelbagai aspek kehidupan. Cara kita menjalankan ekonomi, aktiviti sosial, malah perayaan pun misalnya. Ia juga memberi peluang untuk kita memperbaharui beberapa industri untuk diadaptasi kepada normal baharu. Dan sejak kebelakangan ini, industri kreatif tanah air dan ke mana arah tujunya inilah menjadi tumpuan penggiat seni. Dengan kita menyaksikan pelantikan baharu di Finas dan juga baru-baru ini mesyuarat anjuran Kementerian Kewangan bersama penggiat seni untuk mencari strategi pemulihan ekonomi dalam masa yang terdekat. Ini menjadikan sekarang ketika ini adalah peluang terbaik untuk kita bincangkan bagaimana masa depan industri seni negara. Jadi pagi ini kita bersama Bron Tapalare, penggiat seni tersohor tanah air dan juga Nizam Razak merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Animonsta Studios yang cukup terkenal untuk boy-boy antara hasil animasi negara yang berjaya di Persada Antarabangsa. Terima kasih kepada Bron dan Nizam bersama kami pagi ini. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih Naila, Gigi. Ya, baik. Bron dan Nizam, baru-baru ini dua-dua ada berpeluang untuk sertai mesyuarat bersama Kementerian Kewangan pada minggu lalu. Dan kalau boleh, saudara Nizam, mula dahulu kongsikan bersama kami apa yang dibincangkan pada mesyuarat itu. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Kita minggu lepas kita dijemput oleh Kementerian Kewangan untuk menyuarakan pendapat, menyuarakan kerisauan kita lah tentang industri kita dan sebenarnya dalam mesyuarat itu bukan setakat animasi, kita ada TV, kita ada performing arts, kita ada balai seni pun ada. So memang sangat luas lah dalam kategori kreatif industri lah. Semuanya bila kita sebut tentang animasi, memang saya katakan memang kita sedang mengikutkan survey yang dibuat oleh MDEC. Memang studio tempatan dan animasi ini hanya mampu bertahan dalam tempoh 2 hingga 3 bulan. Separuh daripada studio kita hanya mampu bertahan 2 hingga 3 bulan. Dan kita dapat lihat studio-studio di negara jiran mula tutup kerana jika mungkin kemelesatan ekonomi, mungkin ketidakstabilan dan sebagainya lah. Dan ini kita suggest kepada Kementerian Kewangan untuk kita ada bridging sebagai contohnya loan dari segi materi. Kita juga lihat kalau ada Bank Simpanan Nasional seperti dahulu, mereka boleh memberikan loan secara interest yang rendah. Dan kita juga walaupun dalam keadaan yang agak negatif ini, tapi sebenarnya produksi studio-studio ini mula mendapat job. Sebab kalau kita lihat daripada US, Europe, India dan sebagainya, mereka terjejas teruk dengan COVID-19. Kes masih lagi tinggi. Jadi job-job di sana mula datang kepada Southeast Asia lah. So kalau kita dapat, saya nyatakan kepada kementerian juga, kalau kita dapat kekalkan penurunan COVID-19 ini, kita dapat buka balik studio kita dan kita akan dapat servis job ini. Kita akan dapat beroperasi sepenuhnya dan kita boleh supply dari segi produk-produk animasi kita dan juga servicing job yang sebenarnya banyak dan lukratif di peringkat antarabangsa. Bron, kalau kita lihat mesyuarat itu disertai oleh pelbagai penggiat seni daripada komuniti teater, muzik, animasi dan sebagainya. Tapi buat penggiat industri filem, apa yang dicadangkan dan diharapkan dapat direalisasikan dalam industri filem negara pasca PKPB? Sebenarnya bagi pihak filem ataupun kreatif industri, particularly filem dan broadcast, ini bukan meeting yang eksklusif. Sebab pihak menteri dan kementerian sememangnya dah ada meeting-meeting ataupun mesyuarat-mesyuarat yang sebegini sebelum ni. Ini cuma alternatif dan juga inisiatif daripada pihak MWF untuk mendengar suara-suara lain. Dan di situ juga memang ada bekas ahli board Finas yang mewakili. Cuma dari sudut apa yang berlaku pada itu hari adalah
apakah langkah-langkah lain selain daripada apa yang telah dirangka bersama Persatuan, bersama FINAS, bersama badan-badan lain sebagainya. So jadi adalah perbincangan tentang temporary relief dan sebagainya. Bagi saya pula melihat ini adalah kesempatan terbaik dan peluang terbaik selain daripada plan-plan tindakan lain. Ini adalah peluang terbaik untuk mengemaskini, menyelenggara masalah-masalah yang memang berbangkit dalam industri sebelum ni. Jadi untuk kumpul database dan sebagainya. So ini adalah peluang terbaik kita sebenarnya. Betul, dan kita akan bincangkan tentang apa contoh-contoh idea yang kita boleh kongsikan bergerak ke hadapan. Dan kita nak dengarkan daripada saudara Nizam pula, mungkin bagi penggiat filem, teater dan muzik, mereka perlu fikirkan cara untuk adaptasi kepada normal baharu dengan SOP tertentu kerana ini menjadi masalah sekarang ya. Projek mereka lazimnya memerlukan perhimpunan beramai-ramai pada satu masa. Jadi mereka sedang fikirkan bagaimana untuk teruskan dengan penggambaran tetapi pada masa sama ikuti SOP KKM dan sebagainya. Tapi untuk industri animasi mungkin berbeza cabarannya kerana ini anggapan saya mungkin tak perlukan orang ramai dan penjarakan sosial itu mungkin lebih mudah dilaksanakan di studio. Jadi adakah ini benar? Apa cabaran PKP buat produksi animasi? Dari segi cabaran animasi, studio animasi, dari segi pembuatan sebenarnya kita, kalau kita studio itu mempunyai ruang yang luas dan kita sebenarnya boleh berjarak kan, itu tiada masalah sebab kita tak perlu berada dalam public spaces untuk hidup penggambaran dan sebagainya. Jadi memang kita boleh terus bekerja sebelum menghasilkan produksi. Cuma kita risau kalau kes tu turun dan terus bila naik. Bila naik kita masuk ke rumah semula, work from home, dan itu menjadi masalah lah sebab file-file dalam bentuk animasi ni lah file-file yang sangat besar, memerlukan server dan sebagainya lah. Dan saya rasa banyak syarikat-syarikat animasi sedang melaksanakan pipeline mereka sendiri jika kita perlu masuk semula lah. Tapi memang kita boleh bekerja dari rumah. Productivity memang menurun tetapi kita masih boleh menghasilkan lagi. Lagi segi penyiaran, memang tahun lepas, tahun animasi Malaysia kan kita ada 3 animasi yang begitu berjaya, termasuklah Boy UPT dan Ejen Ali. Jadi memang saya sendiri semangat untuk membuat satu lagi filem. Patutnya hujung tahun ini dalam perancangan lah. Tapi bila berlaku sebegini memang saya terpaksa tundakan, mungkin anjakkan pada 2021. Tetapi ada juga platform-platform lain. Sebagai contohnya kita ada OTT, kita ada pay punya platform sebagai contoh Extrovert. Jadi mungkin norma baru ni kita perlu mencari option lah. Tetapi saya masih yakin lagi dengan sinema. Cuma keyakinan public tu belum ada lagi sebab tak ada vaksin kan. Sebab bagi saya sinema ni tak ada penggantinya. Kerana kita mungkin boleh tengok konten di Netflix, kita boleh tengok konten di OTT, tengok di Astro, tengok di TV. Tetapi lagi segi socializing, kenapa orang pergi ke wayang ini? Sebab mereka nak bersama dengan teman-teman mereka, kawan-kawan mereka ataupun partner-partner, life partner dorang. Jadi ini saya rasa tiada penggantinya. Jadi saya memang yakin jika kes COVID-19 menurun, kita ada vaksin, industri sinema akan terus blooming lagi. Ya, kalau kita lihat juga Bron, itu industri animasi bagi penggiat industri filem lepas raya ni dibenarkan untuk mulakan syuting, tetapi masih ada lagi yang berbelah bagi dalam hal ini. Ada yang tak nak teruskan, ada yang rasa perlu berat sangat SOP itu, kerana kita tahu bila sesebuah perfilman itu dilakukan perlu ada kru tu, tapi bila ada SOP ni, ada kru tu kita fikir mungkin akan perlu dikurangkan untuk penjarakan sosial. Adakah ini akan mewujudkan satu kekangan untuk penerbitan filem atau drama, Bron? Saya rasa yang paling penting adalah kelangsungan hidup kan. Dari sudut peluang pekerjaan memang tak ada masalah sebab sekarang tengah projek tengah banyak dan sebagainya, rancak sebelum PKP, dan apabila COVID berlaku, ramai orang yang tak boleh untuk mencari rezeki dan setelah 2-3 bulan pihak bank pun dah start bertanya khabar tentang bayaran sewa dan sebagainya. Jadi kita dapat dengar rumusan dan juga luahan rasa kerisauan daripada terutamanya kru-kru freelancers. Jadi ini bagi saya yang paling penting lah sebab semua orang tengah risau macam mana tentang anak bini masing-masing kan. Jadi kekangan melalui prosedur dan SOP baru saya rasa adalah sesuatu yang semua orang bersedia untuk terima. Di sebalik benda tu mungkin rasa susah sikit, mungkin rasa benda ni tapi ini adalah norma baru yang ataupun kelaziman baru yang semua orang harus terima, yang ini mungkin cara kita harus bekerja selepas ini.
Tapi apapun prioritinya adalah supaya semua orang dapat bekerja semula, semua orang dapat meneruskan kehidupan dan proses adaptasi sudah semestinya memerlukan masa kan. Jadi kita faham kata kekangan-kekangan dan sebagainya ini adalah juga benda yang datang dengan benda baru. Jadi kita tengok dan kita akan adapt dengan keadaan. Jadi saya rasa semua orang dalam bunyi bising-bising ke apa ke, tapi sebenarnya dari sudut hatinya memang terbuka untuk menerima dan mencuba SOP baru ni lah sebenarnya. Bron, kalau kita boleh nak pergi detail sikit ya, kalau satu penggambaran itu dilakukan, biasanya berapa kru yang akan ada dalam satu tempat set itu? Tapi bila ada SOP baru ni, kemungkinan berapa yang perlu dikurangkan? Kita ada beberapa model yang masih di luar negara yang tak buat color coding, quarantine the whole team dan sebagainya. Jadi dia benda yang sukaria tapi tak adalah sampai tahap impossible kan. At the end of the day kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih kan. Jadi mungkin pihak producer dan sebagainya, penerbit dan sebagainya harus memikirkan cara, sebab semua projeknya saiznya berbeza. Maksudnya kalau drama TV mungkin 20 orang, kalau filem kadang-kadang boleh pergi sampai 200 orang. Jadi dari sudut arrangement, dari sudut cara aplikasi SOP itu sendiri bagaimana, sebab kalau filem mungkin 20 orang tu sebenarnya production design team, maksud tata rias ataupun tata seni, jadi nak buat set. Jadi mungkin sistemnya kita perlukan sistem lain, tapi dari sudut kalau kita melihat dari skop serantau, dunia iklan di Indonesia, di Vietnam, sebenarnya banyak pihak yang melihat Malaysia sebagai the leading pack of the group. Dan kalau Malaysia start shooting dan boleh dibenarkan untuk shooting, perhatian telah diberikan kepada Malaysia sebagai pusat untuk aktiviti shooting iklan dimulakan. Maksudnya kita akan jadi tempat yang diorang ada cakap-cakap yang diorang bersedia untuk kuarantin agensi dan talent sebagainya asalkan boleh dapat shoot. Jadi kita dapat tengok juga sebenarnya ini adalah satu peluang untuk Malaysia untuk capture dan menjadi the first in the region untuk apply SOP dan juga untuk start shooting balik. Jadi bagi saya macam mana kita adapt sebagai satu industri, itu yang penting. Kita adapt, kita move forward and kita learn from the first phase of adaptation dan saya rasa harus ada tweak lah selepas tu. Baik, Bron, tadi Bron ada kata ini adalah peluang terbaik untuk kita memikirkan semula strategi atau arah tuju industri filem negara kita, dan ini menjadi tumpuan penggiat seni di media sosial baru-baru ini, terutamanya membincangkan satu impian baharu yang dikongsikan oleh pengerusi Finas. Katanya beliau ingin menyaksikan filem Malaysia sampai ke peringkat tertinggi, iaitu anugerah Akademi ataupun Oscar. Namun apa yang ditimbulkan, persoalan yang ditimbulkan orang ramai adalah bagaimana untuk kita capai impian ataupun harapan yang begitu tinggi sedangkan kita masih berdepan dengan pelbagai masalah, isu pokok, masalah basic lagi yang perlu ditangani sebelum kita capai ke tahap atau impian yang tinggi itu. Bagaimana pandangan Bron sendiri? Itu adalah impian-impian. Kata-kata semua pemimpin yang masuk memimpin Finas, tak ada benda yang baru pun. Semua orang yang masuk pun akan mengimpikan benda sebegitu. Beliau bercakap mungkin sebagai salah seorang orang yang baru masuk dalam industri dan cuba berkongsi mimpi. Tapi bagi saya mimpi itu tak salah, tapi ada banyak benda yang harus kita tangani dan itu yang lebih penting, itu prioriti kita. Ramai kru yang masih belum dapat bekerja, bagaimana diorang akan bekerja, bila diorang boleh start bekerja. Kesejahteraan, keselamatan di set, itu yang harus kita lebih tekankan dan lebih fokuskan. Dan saya percaya itu sendiri dibincangkan di peringkat tertinggi di Finas bersama persatuan-persatuan dan pihak pengurus di Finas sendiri yang baru, Datuk Zakaria. Jadi bagi saya, macam cakap-cakap orang yang baru masuk ke industri, tak ada masalah lah.
Cuma asalkan fokus terhadap pembangunan industri itu tidak dilupakan, bagi saya okey je. Bagi Nizam sendiri pula bagaimana? Adakah masih relevan impian untuk memburu Oscar itu? Adakah bagi industri animasi sendiri, adakah Nizam rasa ini merupakan satu impian yang memang menjadi impian dari dahulu bagi pihak Nizam? Isu untuk Oscar ni, kita sebenarnya memanglah kalau siapa penerbit mana dari segi filem ataupun animasi yang tidak mahu masuk ke nominated sebagai Oscar kan, memang satu perkara yang sangat menarik. Cumanya saya melihat lagi segi aspek yang lebih menyeluruh lah. Oscar ni salah satu daripadanya. So kalau kita tengok Oscar ni adalah apa? Ialah festival kan untuk lebih antarabangsa lah. Tapi apa yang lebih penting bagi saya ialah macam mana kita nak masuk market baru ni. Kalau kita lihat satu dunia, kita ada festival untuk menunjukkan hasil kita. Kita boleh masuk kepada content market seperti Midcom, TV. Kita boleh menyertai pelbagai expo dan sebagainya. Jadi saya lihat COVID-19 ni, dia sebenarnya tengah level playing field lah. Dia tengah reset semula. Di mana kita lihat sekarang ni banyak-banyak konten sebagainya, konten market ni mereka membuat secara digital, secara virtual. Maknanya kalau kita ada produk, kita tidak lagi perlu untuk pergi fly ke sana, kita tak perlu ada kos penginapan. Dan rasa-rasanya fees mereka memang sangat rendah lah. So saya rasakan ini satu perkara yang menarik di mana kita sebagai studio-studio animasi ni boleh mengambil peluang di mana kita boleh pergi mempromosi tanpa berada secara fizikal. Dan ini akan menjimatkan kos lah. Ini yang bagi saya lebih penting. Selari dengan ke arah festival seperti Oscar, Content Market dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin cadangkanlah sebenarnya COVID-19 ini memberi peluang kepada animasi Malaysia. Kalau kita lihat satu dunia sebenarnya tak banyak negara yang boleh ada kapasiti untuk menghasilkan animasi pada tahap yang tinggi. Kita antara salah satu negara yang boleh menghasilkan animasi ini. Jadi tapi apa yang lag ni sebenarnya kita tiada portal, kita tiada directory, kita tiada directory ataupun database di mana kita boleh tunjuk list of companies kita, apa produk-produk yang sedia ada ataupun sedang dilaksanakan dan apa yang servis yang kita boleh laksanakan untuk overseas market lah. Jadi kalau kita satu portal, kalau portal ni portal Animai, kita boleh senaraikan dan kita boleh promotekan portal ini untuk kita mendapat job pada luar negara, untuk kita dapatkan penjualan untuk luar negara lah. Jadi saya rasa ini selari dengan Oscar. Sebab Oscar ni apa sebenarnya? Sebab international recognition. Itu yang paling penting lah. Jadi bukan setakat sebab Oscar ni satu saja, tapi sebenarnya banyak lagi market-market lain, banyak lagi festival-festival lain yang kita boleh menyertai secara virtual atau secara digital lah. Ini bagi saya satu peluang yang baik untuk studio-studio animasi negara. Baik, banyak perkongsian menarik daripada Nizam dan Bron. Jangan ke mana-mana, banyak lagi kita nak bincangkan selepas kita berhenti rehat seketika. Betul, kembali di Awani Pagi dan kita nak teruskan perbincangan mengenai industri kreatif tanah air pasca PKPB bersama tetamu kita pagi ini Bron Palare dan Nizam Razak. Dan antara isu yang sentiasa membelenggu industri filem ini adalah bagaimana untuk cari jalan menjana pendapatan dan apabila pawagam terpaksa tutup dan mungkin orang ramai masih lagi khawatir untuk pergi ke pawagam pasca PKP. Jadi adakah ini masa untuk industri filem kita fokus kepada alternatif lain untuk cari pendapatan? Mungkin kita boleh fokus kepada platform streaming seperti Astrogo ataupun tingkatkan pemasaran dan branding secara dalam talian, penjualan merchandise dan sebagainya. Apa contoh-contoh idea yang kita mulakan dengan Bron dulu? Mungkin boleh kongsikan beberapa cadangan? Saya sebenarnya ada berbincang dengan beberapa dari sudut pihak kementerian yang kalau apa-apa package perancangan dan bantuan terhadap expo ataupun media prima terjadi dalam proses bail-out ataupun bantuan kewangan sebegitu, seharusnya kita bantu dengan catch lah, maksudnya kalau boleh IP konten-konten yang diterbitkan sebelum ni untuk mereka dipulangkan semula kepada penerbit agar penerbit boleh monetize IP-IP ini semula.
dan ini juga boleh digunakan untuk kickstart royalty ataupun residual system yang mana melibatkan kru yang pernah terlibat, Ya. barisan pelakon yang akan saya percaya membantu pelakon, terutama pelakon veteran dan juga pelakon yang banyak bekerja. Jadi dia jadi by hour kan. Siapa yang banyak bekerja sebelum ni akan mendapat imbuhan yang lebih. Tapi itu tergantung kepada sama ada jika pihak Kementerian Kewangan akan membantu Expo dan juga media prima lah. Tapi dari sudut lain kita juga melihat seluruh dunia syarikat-syarikat filem contohnya cuba mencari jalan baru dalam monetization, dalam menjana pendapatan. Syarikat yang meniaga filem ni sebenarnya tak problem sangat. Syarikat yang shooting filem tu yang problem. Production house. Dari sudut OPEC, dari sudut macam sekarang kita ada, saya percaya banyak syarikat yang ataupun penerbitan yang halfway, maksudnya terpaksa tangguh sementara sebab ada PKP. Jadi diorang nak release gaji kepada kru pun tak boleh. So masalah cash flow kan. Jadi ini yang lebih bagi saya, ini yang lebih memeningkan kepala macam mana kita nak bantu syarikat-syarikat macam ni yang bekerja tapi tak boleh bekerja, tapi pada masa yang sama mempunyai OPEX yang tinggi dan ini bukan saja syarikat syuting saja lah, maksudnya termasuklah pasca produksi dan semalam ada di LinkedIn ada orang daripada industrial design pun cakap kami macam mana, kami pun sama juga duduk dalam creative industry kan, mempunyai masalah yang lebih kurang sama juga. So saya rasa ini sebenarnya yang sedang cuba diusahakan oleh bukan saja maksudnya saya ataupun apa, tapi secara konsensusnya sebagai satu industri ini sebenarnya yang cuba di-solve oleh satuan dan juga agensi-agensi kerajaan. Bron timbulkan isu IP dan seringkali kita dengarkan isu hak intellectual copyright dan patent dan sebagainya. Ini satu isu yang sering kita dengar daripada industri filem, industri kreatif secara keseluruhannya. Jadi bagaimana untuk atasi atau tangani isu itu? Adakah ia perlu diperkukuhkan lagi dari sudut undang-undang? Adakah ia penggiat industri sendiri yang perlu lebih fahami isu-isu ini, perlukan lebih banyak pendidikan ataupun pencerahan, pendedahan terhadap isu ini? Bagaimana sebenarnya? Kerana ini satu isu yang sentiasa membelenggu industri kreatif, bukan saja filem dan bukan saja di Malaysia, sehingga di Hollywood kita lihat pentingnya peranan yang dimainkan oleh Kesatuan Pekerja Industri. Bagaimana pandangan Bron berhubung dengan isu ini? Macam di Hollywood, persatuannya lebih bersifat kesatuan pekerja, union. Jadi skop kerja, skop perjuangan lebih lain. Maksudnya skopnya lebih berbeza berbanding kita, di mana persatuannya lebih bersifat menjaga welfare dan kita juga sebagai persatuan dan bukan kesatuan pekerja, maksudnya bukan union. Dan ada banyak kekangan dari segi skop kerja yang kita persatuan kita hadapi lah. Tapi dari sudut hala tuju industri ke arah itu, saya rasa kita ada legacy issue bila cakap pasal IP dan sebagainya, sebab masalah IP ni adalah masalah yang bila drama TV mengeluarkan apa, maksudnya pihak government kata jom kita buat drama swasta. Inisiatifnya adalah untuk memperbanyakkan penerbit-penerbit menghasilkan karya TV kepada RTM dan kemudiannya kepada syarikat TV swasta. Jadi sifatnya lebih jom kita nak majukan penerbit tempatan. Dan IP lah benda yang tak duduk di kepala diorang waktu diorang draft benda tu. Cuma sekarang bila kita melihat semula selepas 40 tahun, benda tu menjadi problem. Sebab waktu diorang draft, diorang tak fikir tentang tu kan. Dan sekarang siapa yang nak let go benda tu? Adakah TV station? Tapi TV station juga ada dapat tengok yang sekarang YouTube boleh monetize dan kita pula memandang ini juga tak fair pada penerbit, sebab banyak juga penerbit yang tutup yang diorang hasilkan produk untuk TV and then
TV boleh resell, dia orang tak boleh resell. Jadi tak ada, industri itu tak wujud dalam konteks kita membangun bersama. Sebab untuk TV station ada aja akan ada generasi baru yang lebih murah, yang sanggup berkorban atas macam-macam pretext lah, pretext seni, pretext akan dapat job lebih selepas ni. Jadi banyak benda yang company baru sanggup telan untuk duduk dalam industri. Company lama pula akan berhadapan dengan realiti sebab banyak job ataupun banyak projek tak membawa kepada apa-apa sebenarnya sebab semuanya menjadi short term gain. So after beberapa tahun diorang akan realize kita perlukan IP dan dah mula lawan IP kan. The moment benda tu dibawa ke meeting akan kena blacklist dengan TV dan sebagainya. Jadi it's a vicious cycle, it's a rinse and repeat cycle yang bagi kita harus ada saya rasa intervention daripada pihak Dinas lah, dan kalau boleh pengurusi Datuk Zakaria yang sebelum kita ke Oscar, moga-moga kita dapat solvekan IP dulu. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Nizam, kita secara ringkas ni kita pun dah hampir ke penghujungnya. Kita tahu seperti filem Bobo Boy kalau tahun lepas saja menjana 27.7 juta ya kutipannya untuk masa dalam saya kira 26 hari tayangan. Tapi bagaimana strategi Nizam ni dalam menghadapi norma baru kalau hasilkan tak dapat pula bawa ke wayang, apa mungkin strategi anda? Untuk syarikat saya sendiri, Monster Studios, memang kita lihat orang masih lagi nak orang ramai masih lagi nak menonton animasi, menonton filem. Cuma kita perlu mencari alternatif lain lah. So kita sementara menunggu sinema, kita boleh pergi ke platform lain sebagai contoh Extrovert, kita juga boleh pergi ke streaming. Jadi sebenarnya apa yang kita sedang kena lakukan ialah sebenarnya how kita mencari alternatif pivot dan juga how kita digitalkan produk-produk kita. Maknanya kalau dulu kita tengok secara fizikal, in term of pergi ke wayang, mungkin sekarang kita tengok adakah Google Play salah satu option yang bagus, Extrovert dan sebagainya lah. Ini saya tengok sebenarnya bila saya di mesyuarat dengan Kementerian Kewangan, kita punya art and culture industri memang sangat-sangat terjejas. Jadi mereka katakan macam mana nak menjual produk-produk mereka lah sebab benda ni fizikal kan. Jadi sebenarnya mungkin kita perlu ada proses digitization lah, maknanya macam mana kita menjual secara letak dalam keadaan. Adakah kita perlukan ada portal, adakah perlu kita bekerjasama dengan sebagai contoh Lazada dan Shopee dan sebagainya lah. Ini saya rasa adalah satu benda yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan impact. Dan sebenarnya bagi saya COVID-19 ni saya mempercepatkan proses digital ni. Suka ataupun tidak, kita memang sedang memasuki era digital, bukan dari segi internet tapi dari segi penjualan, e-commerce dan sebagainya. Jadi saya rasa ini satu peluang yang terbaik untuk agensi yang berkaitan sebagai contoh MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation, untuk memang membantu seluruh industri art and culture, e-commerce, untuk masuk e-commerce dan sebagainya. Ya. Terima kasih untuk perkongsian itu. Kita dengarkan daripada Bront Palare, merupakan penggiat seni, dan juga Nizam Razak, Ketua Pegawai Eksekutif Monster Studios. Sama-sama kita bincangkan idea strategi untuk industri filem tanah air bergerak ke hadapan pasca PKPB. Ini adalah peluang terbaik untuk kita memikirkan semula strategi industri filem. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, dan kita harap dengan pencerahan itu kita dapat lontarkan idea ini kepada pihak berkuasa dan juga setiap stakeholder dalam isu-isu ini. Kita akhiri awal pagi di sini bersama saya Naila Huda Dan saya Jiji Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.